Assalamualaikum kepada Ustaz Reza dan rakan-rakan sekalian. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya mula dengan serangkap pantun. Semua Roblox dikawal abang tentera. Semua itu dilakukan untuk menjaga kita. Moga Ustaz dan rakan-rakan sihat sejahtera. Teruskanlah hashtag stay at home, hashtag stay safe, hashtag kita jaga kita. Baik, tujuan kami di sini untuk membuat pembentangan tentang bab 8 pengajian Islam. Pergi ke kedai membeli kari, kemudian singgah pula ke pasar tani. Ekonomi kewangan tajuk diberi, itulah pembentangan kami hari ini. Selamat menonton. Jadi pertama sekali kita akan kupaskan tentang definisi ekonomi dan kewangan. Ekonomi bermaksud satu, ilmu sains kemasyarakatan yang mengkaji tingkah laku manusia dalam soal menguruskan sumber alam untuk kepentingan diri dan masyarakat bagi mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, ekonomi Islam ini berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah semata-mata. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Jadi dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahawa Al-Quran ini merupakan kitab suci yang diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk ke jalan yang lurus dan benar bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini jelaslah bahawa ekonomi Islam ini merupakan peraturan ilahi yang berkaitan dengan persoalan ekonomi. Baik, seterusnya kita akan pergi pada definisi kewangan. Kewangan bermaksud sebahagian daripada ekonomi Islam yang melibatkan aktiviti kewangan seperti pelaksanaan polisi pendapatan negara dan juga industri perbankan Islam. Dalam kata lain, kewangan adalah aktiviti kewangan yang berlandaskan undang-undang Islam atau juga dikenali sebagai undang-undang syariah. Baik, umum mengetahui bahawa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mentadbir dan menguruskan kehidupan mereka di dunia. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Jadi dalam ayat tersebut Allah menggambarkan tanggungjawab yang besar untuk dipikul oleh manusia, khususnya umat Islam sebagai khalifah. Dan pengurusan kewangan juga merupakan salah satu elemen di dalam kuasa pentadbir yang dirangkumkan bersama sifat khalifah. Jika diperincikan, pengurusan kewangan ini adalah sangat penting bagi pembentukan kehidupan di dunia ini. Seterusnya adalah objektif. Objektif dari segi ekonomi adalah kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma-norma moral Islam, persaudaraan dan keadilan sejagat, dan pengagihan pendapatan yang adil. Dari segi kewangan pula, untuk mewujudkan prinsip keadilan dan ihsan, untuk mengagihkan modal kepada sektor-sektor yang benar, dan untuk mengumpul modal yang mencukupi bagi tujuan pengeluaran kepada prinsip syariah. Falsafah tauhid mempunyai dua bentuk tauhid, iaitu uluhiyah yang bermaksud keesaan dan rububiyah yang bermaksud kekuasaan. Falsafah tauhid juga mempunyai hubungan, iaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Falsafah ekonomi Islam terungkap kukuh kepada dasar-dasar tauhid yang dipegang oleh individu Islam itu sendiri.
Allah SWT menentukan undang-undang untuk semua kejadian dan semuanya sudah sedia patuh kecuali manusia. Manusia dikurniakan Allah SWT dengan kebebasan sama ada untuk mengikut undang-undang tabi'i atau mengingkarinya. Kedudukan falsafah tauhid dalam bidang ekonomi. Yang pertama, keyakinan seluruh alam ini dan harta adalah kepunyaan Allah SWT. Yang kedua, manusia pemegang amanah terhadap apa yang dimilikinya yang dikurniakan oleh Allah SWT. Pemilikan persendirian yang diizinkan oleh Islam adalah tertakluk kepada perolehan dan perbelanjaannya dengan cara yang betul, serta harta itu hendaklah digunakan bagi memenuhi tanggungjawab yang tertentu. Sistem ekonomi Islam membawa kepada perpaduan dan keseimbangan sosial. Falsafah tauhid mempunyai 3 jenis, iaitu tazkiyah, istiqlaf dan ukhuwah. Tazkiyah mempunyai 2 maksud, iaitu pembinaan manusia yang berjiwa dan beragama Islam. Yang kedua, penyucian jiwa dan tinggi agama. Maklumat syariah tazkiyah bermaksud penyucian seluruh masyarakat Islam, roh, hati dan tindakan dari segala kecenderungan kepada maksiat dan kemungkaran. Manusia diciptakan dengan maksud yang mulia, iaitu untuk beribadat kepada Allah SWT. Ibadat merujuk kepada ketaatan perintah Allah dan mengikuti petunjuknya dalam segala tindakan dan perlakuan muamalah. Falsafah tauhid yang kedua adalah ukhuwah, bermaksud persaudaraan manusia tanpa batasan geografi, bangsawan, kulit dan lain-lain untuk mengharapkan manusia bertanggungjawab, bekerjasama, hormat menghormati dan tidak menindas orang lain. Ukhuwah mempunyai 2 bentuk, iaitu hubungan persaudaraan dan hubungan kemanusiaan. Konsep ini mencetuskan ikatan persaudaraan di atas aksi tauhid. Ia tidak sahaja memberi kesan positif kepada aspek sosial, malah turut memberi kesan yang sama dalam kehidupan ekonomi dan politik ummah. Falsafah tauhid yang terakhir adalah istiqlaf. Istiqlaf mempunyai 2 tugas utama, iaitu kepimpinan manusia dan pembangunan ekonomi atau alam dunia. Asas iktilaf adalah tanggungjawab dan nilai-nilai agama dan istimewa yang menjadi asas nilai ilahiyah dalam ekonomi Islam adalah nilai yang menetapkan bahawa manusia menjadi wakil dalam harta Allah. Individu ekonomi Islam meyakini bahawa harta dan segala sumber yang ada di muka bumi adalah milik Allah SWT. Prinsip ekonomi Islam. Pertama, keadilan sosial. Kedua, bekerja dengan ganjaran. Ketiga, ikhtilaf ataupun khalifah. Dan terakhir, pemufakatan. Ciri-ciri ekonomi Islam. Pertama, berasaskan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah, menyeimbangkan kepimpinan individu dan masyarakat, bersifat kebudayaan tetapi masih bercorak kerohanian, dan yang terakhir, sentiasa sesuai sepanjang zaman. Perbezaan sistem ekonomi dan konvensional. Ekonomi tidak ada riba dan penindasan, manakala konvensional pula berasaskan riba dan penindasan.
Ekonomi melaksanakan syariat dalam semua urusan, konvensional melaksanakan ekonomi dan kewangan berasaskan fahaman. Ekonomi menggalakkan umatnya melakukan kebajikan, bagaimana konvensional pula mengutamakan keuntungan semata-mata. Ekonomi mendapat harta melalui muamalah Islam dan konvensional mendapat harta melalui pelbagai cara. Orang-orang yang makan ataupun mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata ataupun berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Struktur sistem kewangan Islam. Terdapat 3 bahagian. Yang pertama, instrumen kewangan Islam. Nombor 2, institusi kewangan secara Islam. Dan nombor 3, pasaran kewangan Islam. Yang pertama adalah instrumen kewangan Islam. Instrumen kewangan Islam adalah sesuatu yang dicipta dan dikeluarkan oleh pihak yang memerlukan modal kepada pihak yang memberi modal. Instrumen ini terbagi kepada 2 bahagian. Yang pertama adalah pembiayaan berbentuk equality ataupun pembiayaan berbentuk hutang. Mungkin kita tiada pilihan untuk menggunakan produk kewangan Islam dalam aktiviti-aktiviti kewangan seperti perbankan, pajak badan, insurans dan sebagainya. Namun, pada waktu sekarang, ada banyak bank-bank Islam dan juga bank-bank konvensional yang membuka Islamic window dan turut menawarkan produk-produk perbankan Islam kepada mereka yang berminat, terutamanya umat Islam. Dalam ketiadaan mungkin, kita akan memberi alasan tiada alternatif lain melainkan sistem kewangan konvensional. Jadi, kita terpaksa guna sama ada secara rela ataupun tidak. Tetapi, apabila sudah ada alternatif produk kewangan Islam yang ada di hampir seluruh institusi perbankan di negara kita, dan dengan melihat kepada kecaman oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan Sunnah ke atas pengamal riba, adakah kita masih boleh memilih untuk menggunakan sistem kewangan konvensional yang berasaskan riba dan mengabaikan sistem kewangan Islam? Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan tentang urusan mereka, dan barang siapa mendahkai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 36. Yang kedua adalah institusi kewangan Islam. Institusi kewangan Islam ialah firma kewangan yang asetnya utama adalah aset-aset kewangan atau tuntutan-tuntutan seperti saham, bond dan pinjaman, bukannya aset nyata seperti bangunan ataupun peralatan. Pasaran kewangan Islam merujuk kepada suatu tempat yang menyediakan mekanisme untuk tujuan pertemuan dan penyaluran dana. Ia merangkumi 3 jenis. Yang pertama adalah pasaran wang, merujuk kepada pasaran bagi pembelian dan penjualan sekuriti hutang jangka pendek berasaskan prinsip-prinsip syariah seperti sijil pelaburan mudarabah. Kedua adalah pasaran modal, merupakan pasaran bagi penjualan dan pembelian sekuriti jangka panjang sama ada berbentuk hutang atau equity. Pasaran modal terbagi kepada 2, iaitu pasaran utama dan pasaran kedua. Pasaran utama ataupun dikenali sebagai primer seperti sekuriti kerajaan secara Islam dan sekuriti korporat secara Islam. Dan pasaran kedua ataupun sekunder seperti nota kerajaan secara Islam dan sekuriti hutang secara Islam yang diniagakan. Yang terakhir adalah pasaran derivatif, berperanan dalam menguruskan aktiviti jual beli instrumen yang berbentuk sekuriti kewangan. Pasaran derivatif merangkumi 3 bahagian, iaitu pasaran segera, pasaran hadapan dan option. Pasaran segera
bermakna urus niaga dijalankan sehingga paling lewat hari kedua perniagaan dalam sesuatu urus niaga kontrak demitrasi. Ia merupakan satu bentuk urus niaga di mana penyerahan segera dilakukan. Pasaran hadapan pula adalah satu bentuk urus niaga yang dibuat pada masa hadapan, di mana tarikh penyelesaian urus niaga dibuat pada satu tarikh tertentu di masa hadapan. Option pula adalah salah satu daripada alat derivatif yang memberikan hak, bukan obligasi kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual sejumlah sekuriti atau aset tertentu pada harga tertentu pada masa hadapan. Terdapat 3 jenis option yang terpenting dalam pasaran saham, iaitu option panggilan, option put dan option index. Option panggilan ialah kontrak yang memberikan hak kepada pemilik untuk membeli stok pada suatu harga yang tetap dan dalam satu tempoh masa yang spesifik. Teknologi gerakmu seiring dengan kemajuan globalisasi. Hadirmu melonjak modernisasi, meredah revolusi model bervariasi. Teknologi, engkaulah cabang ilmu berinformasi, cetus idea berinovasi. Mudahnya sains keranamu, engkaulah lambang kemajuan muda bangsa. Okey. Hari ini kita ingin membahaskan tajuk e-wallet mengikut hukum syariah. Okey, apa itu e-wallet? E-wallet ialah bertujuan untuk menggantikan dompet fizikal supaya tidak perlu membawa dompet atau beg tangan ke mana-mana. Okey, sejauh manakah teknologi e-wallet ini mematuhi prinsip syariah? Okey, Islam hakikatnya tidak pernah menghalang sebarang bentuk teknologi baru. Bahkan Islam mengiktirafkan dan menggalakkan penggunaan akal manusia pada tahap maksimum untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Ia memastikan dia mestilah bertujuan untuk kebaikan kehidupan manusia dan bukan mencabar kekuasaan Tuhan. Prinsip syariah dan muamalat dan transaksi model yang berlaku pada hari ini adalah halal selagi tidak mempunyai unsur riba, judi, perkara yang melibatkan kezaliman. Imam Malik radhiyallahu menyatakan setiap perkara yang dianggap jual beli oleh manusia adalah jual beli. Okey, adakah transit melalui e-wallet ini memiliki unsur yang membawa kepada pengharamannya? Okey, sebelum membahaskan unsur-unsur ini, adalah wajar untuk kita meletakkan beberapa prinsip untuk menjadikan panduan. Pertama, setiap aplikasi e-wallet adalah unik dan memiliki ciri-ciri yang tersendiri. Sudah pasti, setiap e-wallet mempunyai keistimewaan masing-masing. Okey, kedua, sejarah dan objektif kewujudan e-wallet ini juga berbeza. Tidak dinafikan asal penggunaan aplikasi adalah terhad, tetapi perkembangan semasa menjadikan ia berkembang dan keluar dari maksud asal. Contohnya, Touch and Go adalah asalnya terhad pada pembayaran tol, tetapi ia kini boleh menjadi satu kaedah pembayaran meluas. Secara umumnya, perkhidmatan e-wallet ini tidaklah dilihat mempunyai unsur-unsur yang bercanggah dengan prinsip syariah selagi barangan dan perkhidmatan yang dibeli adalah patuh syariah, seperti tidak membeli arak yang diharamkan. Walau bagaimanapun, beberapa isu yang dibangkitkan sebagai peringatan pada syarikat penyediaan e-wallet. Sebagai contoh, promosi yang bercanggah syariat.
ada syarikat penyediaan e-wallet menyediakan lucky draw kepada pelanggan yang menggunakan e-wallet. Okey, contohnya mereka perlu membayar RM1 dari e-wallet untuk menyertai lucky draw. Sekiranya menang, mereka akan menerima hadiah berupa gadget yang beribu-ringgit. Mereka yang tidak berjaya akan dipulangkan kembali wang mereka ke dalam e-wallet masing-masing. Komitmen walaupun RM1 untuk menyertai lucky draw adalah satu bentuk perjudian yang tidak dibenarkan walaupun ia dipulangkan kembali jika tidak berjaya. Ia sama seperti menyertai perjudian tetapi tidak mengeluarkan duit sendiri. Kesimpulannya, perkhidmatan e-wallet tidaklah melanggar prinsip syariah, apatah lagi ia sebenarnya membantu manusia memudahkan urusan harian. Walau bagaimanapun, terdapat teknikal, proses dan kaedah promosi yang perlu diteliti oleh syarikat penyediaan e-wallet sekiranya ingin memastikan perkhidmatan mereka patuh syariah. Assalamualaikum, saya Nisa Farisha. Di dalam rancangan kami dan terutama saya di dalam kalian iaitu Nurul Afini binti Yusri. Hari ini kita akan membahas satu lagi isu semasa yang kita dapat lihat semalam kita telah membincangkan tentang e-wallet mengikut dengan syariah. Hari ini kita akan membincangkan tentang perbankan Islam dan konvensional. Jadi untuk kali berlanjut, bolehkah Cik Nurul Afini menceritakan serba sedikit tentang apa itu perbankan Islam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kerana sedia menjemput saya pada hari ini walaupun pada musim PKP ini, namun temu ramai ini tetap dijalankan secara atas talian ya. Jadi baiklah, berbalik pada soalan kita tadi mengenai perbankan Islam. Jadi perbankan Islam ini adalah merupakan satu khidmat kewangan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat blessing di Malaysia, di mana mereka juga dikawasan oleh bank negara untuk menawarkan khidmat kewangan, atau dengan kata lain kita panggil sebagai bank konvensional lah. Jadi perbankan Islam ini dia memberikan khidmat yang nampak macam sama seperti bank konvensional, namun begitu ianya dilakukan secara Islamik. Okey, makna kata perbankan Islam ini dilakukan secara patuh syariah serta mengikut hukum-hukum Islam lah. Kemudian pula perbankan Islam ini bukan sahaja tertumpu kepada yang beragama Islam, namun ia juga boleh digunakan pakai untuk orang-orang yang bukan beragama Islam. Dan menurut statistik yang kita ada pada hari ini, kita boleh lihat di mana contoh seperti bank Islamic, CIMB Islamic Bank ataupun bank-bank Islam yang lain, kita dapati bahawa jumlah untuk pelanggan bukan Islam adalah lebih tinggi berbanding dengan pelanggan-pelanggan yang beragama Islam. Hal ini kerana sebahagian produk perbankan Islam ini menawarkan kadar yang mereka tawarkan ini jauh lebih menarik berbanding kadar yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional. Jadi secara umumnya perbankan Islam ini ia mematuhi hukum syarak dan untuk memastikan orang Islam bila mana mereka berurusan dengan bab duit, ia menepati dengan apa yang Nabi cakap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan pasti datang pada satu zaman, di akhir zaman, ramai orang pada ketika itu tak peduli dah dari mana harta mereka datang, sama ada daripada halal maupun haram. Hadis riwayat Muslim. Jadi dengan wujudnya perbankan Islam ini, kita dapat pastikan, insya-Allah kita dapat pastikan urusan duit kita secara halal, di mana perkara ini adalah amat dititik beratkan untuk setiap individu. Adakah perbankan Islam membolehkan lebih bayaran apabila pinjaman wallet dibayar seperti perbankan konvensional? Okey, baiklah. Jadi mula-mula kita kena tahu dulu tentang sejarah awal-awal dia dulu. Jadi kalau ikutkan sejarah awal
masa perbankan Islam ini dilaksanakan di Malaysia, kita memang tak ada kenakan apa-apa bayaran pun. Dan mengikut seperti yang dikatakan oleh Al-Syekh Ibn Hajar bahawa riba itu adalah di mana bila kamu tak boleh bayar hutang, jadi pemberi hutang tu dia berkata okey boleh tangguh, tapi kamu kena bayar lebih sebab kamu bayar lambat. Jadi ini dipanggil riba al-jahiliyah. Dan disebabkan itu pada peringkat awal perbankan Islam memang tak kenakan apa-apa bayaran pun. Penalti apa memang tak ada. Namun begitu, kita dapat lihat sebahagian pengguna mengambil kesempatan dengan mengambil peluang untuk sengaja tidak membayar pada waktu yang mereka janjikan. Tapi mereka ni kalau dengan bank-bank konvensional, diorang bayar on time. Mereka bayar on time bagus, elok je. Tapi bila dengan perbankan Islam, mereka saja menanggung-nanggungkan sebab mereka tahu perbankan Islam memang takkan kenakan apa-apa penalti jika bayar lewat. Dengan itu, jadinya aliran cash flow perbankan konvensional ini bagus saja. Namun untuk perbankan Islam, mereka sering mereka sering lambat-lambatkan, jadi benda itu menyebabkan cash flow perbankan Islam ni jadi macam cacah marbah lah. Disebabkan itulah Majlis Penasihat Syariah Bank Negara telah bincang semula dan telah keluarkan istihad yang baru di mana kita kenakan juga penalti namun pada kadar yang minimum iaitu hanya 1% sahaja. Dan sebahagian bank tu pula, ada sebahagian bank Islam tu pula 1% tu mereka tak ambil pun, malah diberikan kepada charity. Jadi dengan ini kita tak ambil pun untung, tak ambil 1 sen pun untung ke atas penalti tersebut. Jadi itulah yang membezakan antara perbankan Islam ini dan juga perbankan konvensional. Sebenarnya Islamnya pun dah di penghujung zaman, dan saya berharap pihak yang menonton akan mendengar faham atas apa yang disampaikan. Dan terima kasih kepada Cik Nurul Afini di atas penilaian cukup jelas, dan saya berharap kita dapat berjumpa InsyaAllah. Assalamualaikum. Jadi kesimpulannya, sistem kewangan dan ekonomi Islam ini mempunyai maksud yang tersendiri. Sistem kewangan adalah merujuk pada semua aktiviti yang berkaitan dengan pengurusan harta, tasnif maliyah dalam sektor ekonomi. Manakala sistem ekonomi Islam pula merupakan himpunan kaedah dan hukum-hukum syarak yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, kita perlulah sentiasa bersedia dan berwaspada dalam menguruskan kewangan seperti yang telah ditetapkan oleh syarak. Hal ini adalah untuk mengelakkan diri kita dari sebarang fitnah. Seperti mana hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap umat mempunyai fitnah dan fitnah bagi umatku adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi harta merupakan fitnah kepada umat Muhammad SAW. Maka marilah kita sama-sama berwaspada dalam menguruskan kewangan dan teruslah berusaha mengikut acuan Islam demi mendapatkan keredaan Allah SWT. Jadi itu saja dari kami. Terima kasih kerana menonton.